Baiklah, dalam bahagian ketiga ini kita akan melihat bagaimana cara untuk menghasilkan sijil digital yang kita boleh edit ataupun kita kenali sebagai customized certificate template. Okay, so kita mulakan. Pertama sekali dari Certify M Control ini, kita klik Help dan kita pilih yang ketiga, how to create your own custom certificate template. Okay, dan kita boleh gunakan template pada Slides Mania yang boleh diedit. Okay, so kita klik itu, Creative Certificate Slides Mania, dan di dalam bahagian ini kita boleh pilih beberapa template yang sedia ada yang kita boleh edit. Ya, kita boleh masukkan logo sekolah, kita boleh tukar font, warna, dan kita boleh tambah tanda tangan digital. Okay, so ini antara template yang sedia ada dalam Slides Mania. So kita pilih. So untuk bengkel ini saya pilih desain yang ini. So kita buka dan kita klik Use Template. Okay, sebelum kita boleh edit, kita kena klik Use Template dan kita klik File. Sebelum kita edit, kita perlu make a copy. Okay, klik File dan make a copy dan save dekat Google Drive kita. Entire presentation. Kemudian beri nama kepada sijil ini supaya memudahkan pencarian kita untuk di link kepada Google Quiz tu nanti. Okay, so kita namakan ini sebagai sijil quiz 1. Kita save dekat My Drive ataupun mana-mana folder yang anda fikirkan sesuai. Klik OK. Dan barulah kita boleh edit slides ini. So kita boleh ubah nama sijil, ubah warna font, jenis font. Ya, tidak seperti template sedia ada yang mula-mula tadi. Yang itu kita tidak boleh edit wording, warna dan design. Kita tidak boleh tambah logo. Tapi dengan menggunakan custom certificate template ini, kita boleh buat semua tu. Okay, untuk kandungan sijil ni bergantung kepada cikgu-cikgu apakah reka bentuk yang anda ingin dalam sijil digital yang anda jana. Okay, kita boleh ubah jenis font, size-nya, ikut cita rasa masing-masing ya. Dan jika paparan tu terlalu kecil, kita boleh zoom in. Okay, ubah zoom in supaya kita dapat lihat dengan lebih jelas. Full name di situ yang dalam bracket seperti braces tu, itu adalah kita panggil tagging, dan title ni juga adalah sejenis tagging. Untuk sijil ini saya buang tagging title tu dan saya tetapkan tajuk saya sendiri. Tagging itu membolehkan maklumat pada Google Quiz dimasukkan ke dalam sijil. Jadi untuk title tu saya setkan sedia. Saya tidak guna title pada quiz Google. Saya set sedia dekat sijil ini untuk memasukkan maklumat-maklumat yang saya fikirkan perlulah untuk quiz yang saya bina. Kita boleh selaraskan text box kepada komposisi sijil yang untuk mendapatkan saiz yang sesuai, tidak terlalu crowded. Dan tips saya berikan di sini, warna ya, warna tidak boleh lebih daripada 3 untuk keselesaan mata orang yang melihat. Okey.
So antara lain tagging yang ada di situ, kita lihat ada date dan juga persen. Okay. So kita boleh adjust kedudukan text box itu supaya lebih sesuai lah. So untuk date kita boleh ubah kepada bahasa Melayu atau mau kekalkan pada bahasa Inggris pun boleh juga, tidak ada masalah. Date tagging date itu akan diambil daripada tarik murid menjawab kuis. Persen itu adalah tagging untuk markah yang diperolehi oleh pelajar tersebut. So kita lihat apa hasil yang telah kita dapat daripada apa yang kita telah buat sebentar tadi. Okay, so far okay. Now saya mau tunjuk bagaimana nak masukkan logo sekolah. So kita klik ikon grafik. So kita boleh pilih mana-mana. So saya gunakan logo yang telah saya save atau upload dekat Google Drive saya. So untuk membina sijil ni adalah lebih mudah jika bahan-bahan yang kita ingin masukkan ke dalam digital certificate ini kita save sedia dekat Google Drive. Jadi senang untuk kita buat. Okay, di mana-mana saja. So klik insert dan kita adjust size logo. Kebaikan kita upload ataupun save bahan dekat Google Drive ini ialah kita boleh capai ataupun kita boleh dapatkan bahan tersebut pada bila-bila masa di mana-mana sahaja kerana dia di save dekat cloud. Kalau kita save dekat device, contohnya di laptop, kita tak boleh buka dekat telefon. Ya. Jadi kalau Google Drive kita boleh buka melalui laptop, kita juga boleh buka melalui tab ataupun melalui smartphone kita. Okay, so logo telah selesai. Okay. Sekarang bagaimana kita nak link dekat Google Form. So klik use custom certificate. Select a new file. Dan kita akan masuk ke Google Drive kita dan sijil yang kita telah bina tadi ada dekat Google Drive dan kita klik dan select. Dan jangan lupa save. Okey, jika kita ingin lihat hasil bagaimana sijil itu akan sebelum itu kenapa saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan login menggunakan ID Delima? Sebab ID Delima, jika kita menggunakan ID Delima, kuota untuk sijil, okey, kuota untuk sijil yang kita hasilkan tu adalah banyak. Kita boleh send sebanyak 1,500 sijil untuk satu kuis. Kalau kita guna ID Google ataupun email yang lain, ya, kita ini adalah terhad, ya, terhad. Jadi kalau peserta kita ada lebih daripada 100 orang, so kita tidak boleh jana untuk 100 orang lah. Tapi kalau menggunakan ID Delima, kita dapat ini akses kuota yang lebih banyak. Okay. Okay, so bagaimana kita ingin lihat hasil daripada sijil tersebut? Kita minimizekan yang itu, kita klik mata untuk preview quiz dan kita cuba jawab. Masukkan email kita. Okay, kita isi seperti mana pelajar kita akan isi. Okay, kuis yang telah kita jana. Dan saya syorkan, jika kita membuat kuis, kita preview dahulu untuk melihat bagaimana paparan kuis yang kita buat itu. Dan dari sana kita boleh dapati jika ada kesilapan dan sebagainya. Ya, jadi kita boleh edit dulu sebelum share link kepada pelajar. Okay, kita klik next. Okay, kita jawab seperti biasa. Okay, ini adalah soalan bentuk aneka pilihan, menggunakan checkboxes untuk jawapan lebih daripada satu. Okay, kita submit.
Okay, so sijil kita kita nampaknya melebihi 80%. So kita cek dekat Gmail. Okay, email yang telah kita masukkan tadi itu, sijil digital dihantar ke email tersebut. So untuk tengok, okay, kita klik dan ini adalah hasil sijil yang kita telah buat tadi. Okay, ada nama kita, berapa persen skor dan tarikh yang kita jawab. Okay, so very simple, mudah. Logo sekolah ada di situ, ya. Okey, seterusnya saya akan tunjuk macam mana kita nak insert tanda tangan digital, mungkin pengetua ataupun tanda tangan guru. Okey, so untuk menjana memasukkan tanda tangan tu, kita perlu scan dahulu. Okey, scan dulu tanda tangan digital tersebut dan upload dekat Google Drive sebagai image. Okey, dan baru kita boleh upload dalam Google Slide sijil kita tu. Okay, so kita insert dan kita adjust size mengikut kesesuaian sijil. Sebenarnya Google Slide ni dia sama dengan, hampir samalah dengan software Microsoft PowerPoint kan. Jadi apa-apa function yang ada dekat Microsoft PowerPoint itu adalah sama dengan apa yang ada dekat Google Slide. Jadi Google Slides ni bukan benda yang asing lah bagi kita ya. So sama saja. So dia tidaklah susah untuk dipelajari bagi mereka yang kerap menggunakan PowerPoint. Okay, ada fungsi untuk garisan, text boxes untuk wording dan font, ya. Okay, kita masukkan nama, klik text box, masukkan nama. Mungkin tanda tangan ni untuk kehadiran kelas bulanan untuk kelas kita kan. Jadi mungkin guru kelas boleh letak tanda tangan di situ untuk sijil penghargaan lah kepada pelajar-pelajar yang cemerlang menghadiri PDPR sepanjang bulan. Okey, itu tanda tangan. Okey, seterusnya saya ingin tunjukkan bagaimana menambah fungsi tagging dalam sijil. Tagging yang kita guna setakat ini adalah full name, date dan juga persen. So saya ingin tunjuk di sini bagaimana kita nak tambah tagging untuk kad pengenalan dan juga kelas. Kalau kita lihat semula dekat Google Quiz kita tadi tu, kita ada minta nama murid, kelas dan juga kad pengenalan. Bagaimana kita nak masukkan tagging untuk kad pengenalan dan juga kelas murid tersebut dalam sijil tersebut. Okey, caranya mudah saja. Kita pergi dekat search dan di sini ditunjukkan tagging. Okey. So tagging ini ada dia punya description. Kalau full name adalah input yang pertama selepas email. Yang kedua tu title. Title adalah tajuk kepada quiz, bukan tajuk file ya, tajuk kepada quiz. Okey, selepas full name, taggingnya adalah other identifier. So apa-apa yang kita masukkan selepas nama itu taggingnya ialah other identifier. Selepas other identifier, tagging yang seterusnya adalah other identifier 2. So kita lihat balik quiz kita. Email, selepas email adalah nama. Okay, so itu full name. Selepas email adalah full name. Okay, betul. Okay, so pastikan selepas email mesti nama dulu. Okay, nama penuh. Kemudian selepas full name adalah kelas. So kelas taggingnya ialah other identifier. Selepas tu nombor kad pengenalan adalah other identifier 2. Okay, kita balik kepada slide sijil dan kita buka text box dan kita masukkan tagging untuk kad pengenalan dan juga kelas pelajar. So kita type kurungan braces, type other identifier 2 dahulu untuk kad pengenalan. Okay, other identifier 2 dan kita tutup kurungan braces dan kita masukkan tagging yang seterusnya untuk kelas.
untuk kelas iaitu ada other identifier. Sebab selepas full name kita masukkan kelas. So kelas ada identifier. Selepas kelas kita masukkan kad pengenalan. Okay, so kad pengenalan taggingnya ada identifier 2. Okay, saya percepatkan video di sini. Okay, so kita letak macam ni. Okay, nombor kad pengenalan, tagging, ada identifier 2. Okay, kita adjust text box. Okay, jika anda lihat di sini, tagging untuk nombor kad pengenalan kita sudah letak di situ, ada identifier 2. So format tagging tu jangan lupa ya, kita kena pakai double braces bracket di pembuka dan penutup, double ya. Kemudian untuk kelas tu kita type lah perkataan kelas, dia akan keluar kelas nanti dan dia akan panggil ada identifier punya data seperti yang dimasukkan oleh pelajar. Okay, so format tagging tu mesti ada double braces, okay, di pembuka dan penutupnya. Okay, so kita lihat. So lebih kurang ini paparan yang telah kita buat dan kita lihat apa hasilnya apabila dalam bentuk kuis. So kita preview semula. So sama seperti tadi kita jawab semula kuis. Okay, kita isi email, jawab semula kuis. So saya percepatkan di sini. Okay, kita submit dan kita cek email. Kita cek email dekat inbox dan kita tengok sijil yang terhasil. Selepas kita masukkan tanda tangan digital. Nah, okey, lihat di sini. Ya, lihat di sini tanda tangan pengetua yang telah kita insert tadi, dan di sini tagging untuk kad pengenalan dia keluar di situ dan kelas keluar di sini. So beginilah hasil digital certificate custom. Okey, custom certificate template yang telah kita buat. Kita masukkan logo dan kita masukkan tanda tangan digital pengetua ataupun siapa-siapa lah di sini kan. Okey, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan berjaya menghasilkan sijil seperti ini. Okey, dan jangan lupa screenshot sijil yang anda hasilkan dan upload dekat form kehadiran nanti sebagai dokumentasi pusat sumber. Okey, jadi semoga berjaya dengan hands on. Dan saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang perkongsian saya ini, dan sebarang pertanyaan boleh bertanya dengan saya untuk mendapatkan bantuan. Okay, so terima kasih tuan-tuan dan puan-puan dan kita jumpa lagi dalam sesi akan datang.